Disebabkan apa tu menghormati waktu, saya segerakan supaya kita terus ke pembentang seterusnya. Yang pembentang seterusnya adalah Profesor Dr. Mansur Muhammad Noor. Beliau sekarang adalah Profesor Sosiologi Hubungan Etnik dan pada masa ini beliau adalah Profesor Kehormat di Institut Kajian Etnik KITA. So tanpa melengahkan waktu, topik perbincangan hari ini atau pembentangan kertas kerja daripada Profesor Dr. Mansur adalah naratif baharu kepimpinan Melayu berwibawa di hati rakyat, kelangsungan Melayu dinamik, negara bangsa membumi di jiwa kepimpinan dan urus tadbir. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah dengar perincian oleh anak-anak semua kan. Saya nak gagan tua kan. Saya rasa saya nak bawa balik kita ni. Kita banyak bahas tentang Melayu. Kita bahas tentang bangsa. Ya, sebenarnya kita tak pernah bahas apa tu negara bangsa. Kan? Cuma kita pandai guna konsep tapi pun tak tahu. Akhirnya bila kita nak sebut, kita pening kepala. Bagi saya, kalau kita nak bahas kelangsungan Melayu, dia tak boleh lari, mesti dibahas dalam kelangsungan bangsa Melayu. Dan dia tak boleh lari daripada perbahasan bangsa Malaysia. Bagi saya, kalau kita sudah terbiasa dengan sejarah sosial, sebenarnya Malaysia hari ini, tok nenek kita dah berhadapan dengan daripada dulu lagi. Mereka sudah berhadapan. Bukan benda baru. Kan? Kenapa ingat? Ambillah mana-mana negeri. Negeri di Melayu pada hari ini. Apa negeri di Malaysia lah hari ini kan. Atau ambillah contoh mana-mana kesultanan. Kan? Sehinggalah sampai ke Melaka, sampai ke belakang kan. Sampailah nak sebut ke Majapahit, Surijaya, semua apa semua kan. Sebenarnya, kita sudah ada acuan kita. Sudah ada acuan kita. It is not Malay-centric. It's not multiculturalism. Yeah? It's not what we call English or Western-centric. Kerana we have our own conception of what is negara bangsa kita. Kerana sebenarnya perbahasan kita mesti bermula di dalam kampung mana ke, dalam negeri mana ke, dalam kerajaan kesatuan mana, dia balik kepada peradaban alam Melayu. Malahan orang Melayu ni ialah sebuah bangsa perantau alam Melayu. Ayat saya orang Kelantan kan. Kalau tengok rajah muka saya dia memang very Islamic ya kan. Ya. Tapi sebenarnya sebelah ayah saya Minangkabau. Kan, walaupun duduk di Kelantan tu, Sungai Keladi tu kan. Kan. Tapi kalau tengok sebelum mak saya pula, mesti ada Keboja, ada Siang Keboja semua. Which means that practically we are bangsa peranakan, bangsa perantau. Tetapi pasaknya ialah peradaban alam Melayu. Pasaknya ialah kalau dalam kita mentakrif negara bangsa itu ialah dia mesti ada anak watan di situ. Mesti ada ethnic origin dia di situ. Mesti ada ethnosimbol di situ. Yang mentakrifnya. Dan itu ialah peradaban alam Melayu. Tetapi ingat peradaban Melayu tadi dia bukan katak batu purung. Kerana kita berada di laluan peradaban gelanggan, ini kita panggil gelanggan peradaban sedunia dulu. Bukan sekarang, dulu pun. Kerana di situ ada Selat Melaka. Di situ ada Laut Cina, di situ ada Sunda, Sulusi macam benda. Itu ialah highway. Sebab itu kita orang Melayu tak pernah panggil patriotism kita ni dalam konsep motherland. Kan? Macam Jerman motherland. Kalau negeri Cina, Paitung, Bukit Panjang kan. Kita tak panggil banjaran titik bangsa, kita panggil tanah air. Kenapa tanah air? Mana kita ni peradaban alam Melayu. Kan, peradaban Melayu ni is tanah dan air. So, air tu macam plus dengan lekas moment sekarang. It's part of our conception of our nation.
Jadi kalau macam dulu kita sudah saling berhubungan, saling bertemu, saling bekerjasama dengan peradaban Asia yang majmuk tu. Dan bila mereka datang ke sini, termasuk Cheng Ho, termasuk Portugis nak datang, semua mesti dengan peradaban Melayu punya ciri itu. Lingua franca bahasa Melayu, budaya Melayu, Islamnya. Jadi soalan teras pasak bangsa kita. Saya rasa ini benar-benar kena sedar. Yang datang ke sini semua kita tengok Cina Kelantan, tengok Cina semua dia tersulam Melayu tu. Ya, sebab tu masuklah Cina Sabah lah agak lain. Tapi ini benar-benar yang kita kena faham kan. Dan bagi saya, jangan kita kata kita ni macam. Bagi saya, sebenarnya kita ni daripada dulu lagi, sebelum datang penjajah dulu, telah membumi dalam sejarah dan warna. Takkan tiba-tiba berjumpa kan. Mereka dah datang. Wah. Bagi saya, you should be proud of yourself. Now, all this while, we are talking about us from the colonial knowledge, from the Western perspective, from British writer kan. Akhirnya, bila keluar Mak Kila pun kita pening kepala kan. Bagi saya, the problematic is that yang jadi isu tentang Balism lah, pandai lah, captive mind lah, macam-macam benda ni kan. Distraction. Kenapa? Kita terperangkap dengan colonial knowledge yang datang sini memisahkan politik pada agama, negara pada bangsa. Sebenarnya pentakrifan negara bangsa ialah di mana satu komuniti, satu kaum, satu etnik group di situ yang terikat oleh lapisan sejarah dan warisan yang sama. Sebab itu kalau tengok di England, England is macam kita juga, dia maritime juga. Ambil contoh sana lah, betul Malaysia ni jadi isu Makilau pula kan. Jadi kalau England tu, United Kingdom tu terdiri daripada England, Wales, Northern Ireland dengan kerana mereka anak watan dalam sebuah negara bangsa moden United Kingdom, kepelbagaian budaya itu diterima. Sebab tu dia boleh belajar, dia pergi ke Wales kena belajar bahasa Wales, lecture dalam bahasa Wales, Scottish pun sama. Northern Ireland yang Katolik dia boleh diterima oleh England which is Protestant. Tapi the migrant community ataupun the pasca migrant community yang datang nak mendesak Parlimen Islam, syariat compliant, nak itu, nak sekolah semua, ditolak. Kerana you are not part of the nation. You are not part of the cultural punya pentarifan negara bangsa. Nak juga terikat sama, you mesti menyulamkan kamu dalam kerangka pasak dan negara bangsa yang mentakrif negara itu, iaitu Melayu, bahasanya, budayanya, agamanya. Tapi sad to say, we sampai sekarang terperangkap dengan colonial knowledge. Sebab itu perbahasan tentang negara bangsa ni tak pernah wujud dalam public document kita, kecuali bila datang kemakmuran wawasan kemakmuran bersama. Itu pun slogan dia kemakmuran bersama, tapi perkongsian bangsa tak ada. Before that tak ada pun konsep negara bangsa. Akhirnya perpaduan, pembangunan bermakna perpaduan. Akhirnya where is pembinaan jati diri kita sebagai sebuah keterikan kolektif yang mengikat kita bersama. Jadi kalau saya macam ni, we should put a stop to di mana governance tu hanya fikir state building dan governance. Dia mesti juga governance dia kena mikir nation building and the nation. Dua tu. Jadi kalau macam tu kita tak bolehlah kementerian kita sekarang terpisah silo. Kalau JKR buat JKR, perpaduan buat perpaduan, agama buat no. Dia setiap kementerian tu mesti diukur dengan economic return, dengan social return, dengan kita panggil alam sekitar punya itu, and also on bangsa sepunya. Mesti diukur tu. To fail to do that, then we close you. So itu to me the way forward. We need to stop ethnic and religious politics. This is sebenarnya inilah colonial knowledge yang dibawa oleh British yang datang sini
untuk kau untung sapu balik negara dia bina masyarakat majmuk. Jadi economic ethnic differences akan menentukan kegiatan itu pentarif negara bangsa yang sebenarnya telah bergerak daripada very peradaban Malaysia sentrik, dah menerima peradaban majmuk se-Asia dan telah menerima pakaian dalam kerangka keadilan, keterangkuman dan lebat urus demokrasi yang baik. Dan to me, kita punya economic policy sebenarnya is very capitalist, very fair. Akhirnya, tak lain politik kerajaan yang pemimpin atas ni yang jadi tukang beli kan, kena beli kat orang kan. No, we should go back to Tun Razak's time. Dan discourse tu bukan nothing to do with NEP, with Malay dah. It is what the Scandinavian country are doing now. You can angkat pasaran, bottom line profit, tetapi must be economic growth with distribution. Must be, kita panggil kerajaan watak berkebajikan. Dalam kerangka negara bangsa. Jangan lupa kita ada kerangka negara bangsa. Jangan kita boleh ekonomi yang terpisah. Saya rasa the way forward that we should look at how we look and we understand the concept negara bangsa. Sekarang kita pening kepala. The Malay talk about Malay centric, the Islamic history, the non-Malay talk about multiculturalism. But that is not alien to us. Alien to us dalam kefahaman kita dalam membina negara bangsa. Kenapa kempen ini? Seolah-olah memperlihatkan selama ini kita tidak satu Malaysia. Seolah-olah kita selama ini tidak ada keluarga Malaysia. Sama juga dalam negara kita. Kita ada kempen tiap-tiap tahun bulan bahasa Malaysia. Apakah selama ini bahasa Melayu setelah 65 tahun merdeka, kita masih lagi gagal nak mendaulatkan bahasa Melayu? Tak ada dunia ni kempen bahasa negara dia, tapi kita kempen tiap-tiap tahun. Kan? Jadi kita sebenarnya sudah gagal membina sebuah negara bangsa, minta maaf ni apa tu kan. Kita sudah gagal sebab kita terpaksa kempen benda yang sudah termaktub dalam perlembagaan yang sepatutnya dihayati oleh seluruh warga Malaysia. Terima kasih. Sebenarnya Prof. Redwan tidak jawab dalam soalan tu kan, tapi dia lontar dalam bentuk soalan kan. Jadi baling batu sorok tangan kan. Dan selalu membuat ketegasan. Malaysia ni ada negara saja, bangsa tak ada. Banyak profesor macam tu. Kan? Sebab tu kalau profesor pun cakap tak ada bangsa. Sebab tu wawasan kebangsaan bersama tu baru ada pertama dalam sejarah public document ada bab 3 tentang negara bangsa. Tetapi bila nak outcome dia hanya kemakmuran bersama. Mana ada perkongsian bangsa sepunya? Saya kata itu masalah kita terperangkap kuat betul dengan kerangka the colonial knowledge yang memisah politik daripada agama, negara daripada bangsa, pembangunan daripada perpaduan. Akhirnya kita fikir ekonomi projek saja. Saya rasa itu penyakit kita. We need to be, kena faham apa dia konsep negara bangsa dulu. Kan? Kena faham tu dan kena tengok sejarah kita dalam bentuk negara bangsa. Kalau tidak, kita sendiri bercakap hanya konsep negara bangsa apa benda dah tahu kan. Saya rasa there is no, kita tak ada profesor banyak yang bahas benda ni. Kalau ada pun dia akan kata bukan tak ada bangsa. Dia panggil negara idaman. Khayalan. Jadi kalau ada profesor tak nak cakap tentang negara bangsa, tapi pelik bila datang nak dapat undi kami, oh kita akan faham bangsa kita, agama kita, bahasa kita. Lepas tu naik fikir projek ekonomi. Itulah kenapa kita sendiri pun tak faham apa dia negara bangsa. Kan, bagi saya it is very complicated memahami kita. Pasal kita ni an insular maritime kan, yang tak macam China Taitung lah dia satu tanah besar kan. Kita which mean how do you manage migration, perantauan kan. Kita sekarang duk rujuk dengan what's happening in Australia, apa berlaku di Canada. Walau sebenarnya semua tu merapu. It's all Anglo-Celtic punya hegemony. Kan? Bagi saya ni the problematic research. Kerana kita tengok orang dapat hebat sangat, but you don't even know your own self and to identify
and to explain it. Itu masalah kita. Sekian. Untuk sesi yang seterusnya merupakan sesi oleh Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan daripada Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam, Universiti Islam Antarabangsa. Beliau juga merupakan penulis esei dan kolumnis untuk New Straits Times, Melaka Hari Ini, Berita Harian Utusan Malaysia, Dewan Masyarakat. Beliau telah menghasilkan sebanyak 20 buku mengenai kajian kewartawanan dan media, kajian budaya, sejarah, sosial dan intelektual. Antara buku beliau adalah Batu Uban, Sejarah Awal Pulau Pinang, The Other Words, Idea on Journalism, Social Science and Society. Pada petang ini beliau akan membicarakan penjenamaan semula orang Melayu. Saya menjemput dan mempersilakan Prof. Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah mendengar 6 kertas kerja yang dibentangkan pagi tadi dan petang ni, kita kena tanya satu soalan. What is to be done? Apa yang perlu dilakukan? What is to be done ni ialah ungkapan yang disuarakan oleh Vladimir Lenin setelah dia berjaya dalam merubah sistem Tsar Rusia kepada sistem sosialis 1917, Bolshevik Revolution. Dan kita dapat lihat dengan langkah-langkah yang terancang, sistem sosialis komunis telah berjaya kekal selama lebih 90 tahun. Tapi di sini bukanlah saya nak menggalakkan kita menyokong sistem sosialis dan komunis. Apa yang saya akan lakukan ialah untuk menceritakan mengenai lebih kurang tujuh aspek apa yang dikatakan sebagai penjenamaan semula orang Melayu. Dalam jangka masa Malaysia moden ini, terdapat beberapa episod penjenamaan. Dan brand Malaysia, nama Malaysia atau jenama Malaysia yang paling popular, yang paling tinggi sekali pada satu masa dulu dan sekarang ialah Mahathir Mohamad. Itu jenama Malaysia. Pergi ke mana-mana dalam dunia, bila sebut Malaysia, orang akan sebut Mahathir. So, jenama yang paling mantap, yang paling sempurna dalam jangka masa lebih kurang 30 tahun lebih ialah Mahathir Mohamad. Tapi sebelum itu saya ingin menceritakan sedikit mengenai asal-usul idea menjenamakan semula orang Melayu. Banyak telah dilakukan tetapi tidak diketahui, dicabar. Terutama sekali dalam masa 20 tahun ini, orang Melayu dicabar. Sejarah Melayu dicabar. Identiti Melayu dicabar. Banyak penulisan-penulisan, buku misalnya. Saya ingat satu buku tahun 1996, Contesting Millennials. Dr. Widi pun tahu. Contesting Millennials ini adalah satu wacana bermula daripada satu simposium di Leiden, kemudian diterbitkan di sini, dan ia telah sebenarnya membawa satu jenama yang negatif kepada orang Melayu. Jenama yang negatif ini mengatakan bahawa orang Melayu tidak ada inti identiti. Siapa saja boleh jadi Melayu. Identiti Melayu cair. Dan implikasinya ialah satu wacana yang diangkat kepada wacana akademik dan kemudian disebar luas kepada wacana popular yang menafikan kewujudan Melayu sama sekali. Dan ini dapat kita lihat dalam masa 20 tahun dengan penggunaan internet dan social media, di mana hari-hari kita akan terima
penulisan-penulisan, propaganda-propaganda, dakwaan-dakwaan yang mencabar, yang menafikan, malah yang mengatakan bahawa Semenanjung Tanah Melayu ini ialah terra nullius. Tidak ada penghuni kecuali orang asli. Jadi orang Melayu juga pendatang. Inilah yang sedang berlaku dan inilah yang sedang kita baca dalam media sosial, malah juga dalam surat khabar. Bukan surat khabar Melayu, tapi surat khabar bukan Melayu. Salah satunya surat khabar Star. Ya? Walaupun dia beranggapan bahawa ia surat khabar Inggeris, ia surat khabar nasional, tetapi banyak kalau kita baca menghalusi tajuk-tajuk berita, ia mengandaikan bahawa orang Melayu ini pendatang sama juga macam orang lain. Dan juga Star, salah satu headline 5 tahun dulu telah mengatakan bahawa orang bukan Melayu telah hidup di Semenanjung Tanah Melayu sejak azali lagi. Since time immemorial. Ini saya tulis balik kepada editor Star dan menyoal mengapa beliau menggunakan istilah since time immemorial. Ini adalah isu-isu yang mencabar nama Melayu, yang mencabar sejarah Melayu, yang mencabar pembentukan identiti Melayu, yang menyoal kembali kewujudan Melayu di Malaysia. Jadi asal usulnya mengapa kita telah memilih tema penjenamaan ialah salah satunya ialah ada dalam satu forum pertemuan awal dengan Datuk Nizam dan sebagainya, ialah peranan media Melayu. Tidak ada siapa yang mempedulikan media Melayu. Media Melayu seolah-olah dianaktirikan. Apabila disebut media Melayu di sini, saya berjurus kepada kewartawanan Melayu dan saya berjurus kepada surat khabar Melayu. Di Malaysia ada 3 surat khabar Melayu saja. Kalau nak tambah Metro dan Cosmo, 5. Tapi surat khabar Cina ada lebih kurang 10 surat khabar. Surat khabar harian. Penduduk Cina, penduduk yang baca surat khabar Cina ialah lebih kurang 30% penduduk Malaysia. Penduduk yang membaca bahasa Melayu ialah 70%. Tetapi surat khabar Melayu hanya 3 atau 5. Itu pun angka pengedaran lebih rendah daripada surat khabar Cina. Surat khabar Cina pada satu masa dulu 1 juta satu hari pengedaran, Nanyang Siangpao. Sekarang ni Sinchu Jutpo lebih kurang 400,000. Tapi surat khabar utusan Malaysia, berita harian lebih kurang 780,000 sahaja. Sinar harian mungkin lebih sikit. Jadi kita ini menunjukkan bahawa ada masalah dari segi, satu ialah dari segi pembacaan surat khabar oleh orang Melayu. Yang kedua ialah dari segi tanggapan orang Melayu terhadap pemilikan media. Yang ketiga ialah imej surat khabar Melayu itu. Pada satu masa dulu, kalau orang dengar utusan berita harian, orang tak baca. Malu nak pegang. Dan saya tahu ramai profesor-profesor selama 2-30 tahun tidak membaca surat khabar Melayu. Mereka sendiri beritahu saya, mereka tidak membaca utusan, tidak baca berita harian, tetapi mereka nak menggunakan surat khabar. Jadi ini satu anomali. Mereka sendiri tidak membaca surat khabar. Dan saya beritahu kat mereka, kalau kita ahli parti politik A, kita juga perlu membaca surat khabar dari parti politik B. Tapi mereka surat khabar A pun tak ada, misalnya utusan pun tak baca, harakah pun tak baca. Jadi ini dan apabila saya kata surat khabar, maksud saya ialah kandungan-kandungan hujah-hujah dalam kewartawanan. Dan ini boleh dipindahkan kepada dalam talian, jadi media sosial dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan. Jadi tidak ada siapa yang mempedulikan surat khabar Melayu dan juga siaran-siaran radio dan televisyen Melayu. Dari kandungan misalnya, satu contoh, siaran radio komersial Melayu tidak boleh challenge siaran BFM. Walaupun BFM itu kita tahu ideologi dia, kita tahu dia punya sentimen, tetapi dari kandungannya, kita surat khabar radio Melayu tidak ada energi, tidak ada kodrat untuk membawa perbincangan-perbincangan yang boleh meningkatkan lagi tahap pengetahuan dan hujah orang Melayu. Ini satu kerugian kepada masyarakat Melayu. Jadi
bagaimana itu dikaitkan dengan penjenamaan? Semasa saya di USM tahun 2016 sampai 2019, salah satunya saya ditempatkan di CENPRIS, Center for Policy Research and International Studies. Salah satunya yang saya ditugaskan sebenarnya ialah untuk meluruskan sejarah Pulau Pinang. Maksud dari sini, menceritakan semula, membentuk semula sejarah Pulau Pinang. Sebab sejarah Pulau Pinang kita tahu dan sejarah Kedah dipesongkan, tidak betul berdasarkan kepada, mungkin sejarawan tak setuju, berdasarkan kepada satu penipuan yang tidak berlaku pada tahun 1786. Dan sejarah Pulau Pinang dari segi naratifnya ialah naratif yang menonjolkan cerita kolonial, cerita penjajah, cerita middle class Chinese. Jadi apabila kita baca naratif Pulau Pinang, kita tidak nampak orang Melayu. Wajah orang Melayu Pulau Pinang, orang kata sengkek, miskin, wajah yang tidak mempunyai tenaga. Ini wajah-wajah, ini image orang Melayu Pulau Pinang. Jadi saya telah membuat satu program selama 1 tahun untuk menceritakan balik sejarah Melayu Pulau Pinang dan sejarah Kedah. Itu satu. Satu lagi, sekarang ini saya di Institut Tamadun dan Pemikiran Islam di UIA. Saya telah memulakan dua program. Satu ialah mengenai Pulau Pinang juga, projek Melayu Tanjung. Yang ini untuk menceritakan orang Melayu Pulau Pinang yang dipadamkan, yang disisihkan dalam naratif Pulau Pinang daripada awal sehingga Perang Dunia Kedua. Tiap-tiap bulan ada ceramah, ada podcast, ada video, ada exhibition dan sebagainya. Itu salah satu kecil, usaha kecil. Satu lagi ialah sekarang ni kita dapat lihat istilah Melayu dan orang Melayu dipelekehkan. Orang Melayu dianggap sebagai tidak adil, rasis, tidak ada tamadun. Kalau kita kata mengaitkan tamadun dengan orang Melayu, orang-orang lain di Malaysia akan mengatakan bahawa orang Melayu tidak ada tamadun. Orang Melayu tidak ada adat. Sebab mereka membandingkan tamadun itu, konsep tamadun itu dengan tamadun-tamadun tanah besar. Land mass and land based civilization macam Great Wall of China, bangunan-bangunan di India dan di Eropah. Walhal tamadun Melayu ialah tamadun maritim. Jadi apa yang sedang dilakukan tiap-tiap bulan selama setahun lebih, yang ini bermula dari tahun sudah, ialah untuk menganjurkan syarahan-syarahan mengenai maritim, tamadun maritim Melayu. Jadi ini adalah untuk mentarif semula. Kalau kita cakap pasal tamadun Melayu ialah tamadun maritim. Jadi ini adalah sebagai satu usaha untuk menyebarluaskan identiti dan takrif tamadun Melayu kepada orang Melayu dan juga kepada orang Malaysia seluruhnya. Ini sebagai satu beberapa usaha untuk kita untuk digunakan untuk menjenamakan semula orang Melayu. Tapi dalam sejarah Malaysia moden selama 65 tahun, saya ingin berkongsi beberapa episod di mana wujud keyakinan baru di kalangan orang Melayu. Yang pertama, ada banyak contoh lah. Tapi yang pertama ialah pada tahun 1957. Bukan pasal Malaysia dilahirkan ataupun saya dilahirkan, tetapi dilahirkan novel Panglima Awang yang ditulis oleh Harun Aminur Rashid. Tanpa novel Panglima Awang, kita tidak akan tahu mengenai sejarah navigation di dunia. Tapi pada masa itu, Panglima Awang dibaca sebagai buku teks di sekolah dan diketahui dan diperkenalkan di kalangan orang Melayu, tapi kesedaran itu tidak melonjak. Tapi kesedaran Melayu melonjak apabila Mahathir Mohamad menulis buku The Malay Dilemma. Kita kena ingat itu sebagai satu, secara tidak tersusun, tidak terancang, tidak diurus, ialah satu penjenamaan. The Malay Dilemma telah memberi satu keyakinan kepada orang Melayu. Kemudian ini menjurus kepada dasar ekonomi baru, satu keyakinan baru kepada orang Melayu dari segi ciri-ciri yang diharapkan oleh orang Melayu. Jadi dalam kita menjenamakan, penjenamaan adalah satu proses yang tidak boleh berlaku dengan sendirinya.
ia memerlukan satu ciri-ciri yang lain, sektor politik, ekonomi, sektor pendidikan dan sebagainya. Dan seterusnya kembali kepada Panglima Awang. Panglima Awang disebut oleh Tun Mahathir dalam persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga dalam satu persidangan di Langkawi mengenai persidangan maritim di Malaysia. Dan selepas itu, kalau kita ingat MIC, Malaysia International Shipping Corporation, tahun 80-an, 90-an, di pejabat Jalan Conley ada satu ukiran tembaga image Panglima Awang. Tapi itu pun tidak secara tiba-tiba menonjol. Tapi penonjolan Panglima Awang itu kalau kita lihat dalam masa 10 tahun belakangan. Dari segi meraihkan 500 tahun pelayaran, dari segi sambutan-sambutan Panglima Awang, dari segi rancangan-rancangan yang dirancangkan di Filipina dan sebagainya, dan juga beberapa seminar, beberapa syarahan yang telah berlaku selama 4-5 tahun kebelakangan. Jadi Panglima Awang merupakan satu ikon kehebatan Melayu berlayar, satu ikon dari segi kebolehan, keupayaan Melayu, maksudnya satu ikon dari segi ketahanan Melayu, dan juga ada yang mengatakan ikon saintifik sebab Panglima Awang membawa ilmu pelayaran kepada Magellan dan sebagainya. Jadi ini satu ikon yang telah melonjak dan menjenamakan semula Melayu di Malaysia. Dan akhir sekali ialah Mat Kilau yang kita dapat lihat kesannya. Jadi ini adalah usaha-usaha yang tidak terancang, yang bukan konsisten dan bukan merupakan kempen. Apa yang saya maksudkan dengan penjenamaan semula ialah satu kempen. What is to be done ialah satu kempen yang terancang mungkin selama 5 atau 10 tahun. Saya bukan pakar branding, bidang saya bukan branding. Tapi saya rasa ini penting sebab ini tidak pernah dilakukan di Malaysia. Orang ada menjelamakan barang, macam Mi, Maggi, Milo, produk-produk. Tapi ini menjelamakan identiti dan menjelamakan sejarah. Dan inilah yang telah saya cuba untuk mencadangkan semasa saya membentangkan dalam simposium mengantarabangsakan bahasa Melayu. Sebab dalam cadangan saya kata undang-undang peruntukan statut tidak cukup. Penjenamaan perlu dilakukan dan saya ada tanya Dewan Bahasa kata tidak pernah ada satu rancangan menjenamakan semula bahasa Melayu. Nothing wrong with the bahasa, tapi ada yang tak kena kepada penutur bahasa dan warga negara Malaysia yang perlu bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi perlu ada satu penjenamaan semula bahasa Melayu. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah satu naratif baru, satu cerita baru, satu image baru. Image baru orang Melayu dalam episod 60 tahun ada dia punya detik-detiknya dan ini perlu diperkasakan. Dan apabila kita lihat empirical dari sudut sejarah, orang Jepun telah menjenamakan diri mereka, bangsa mereka setelah sekian lama. Ini sejak zaman Tokugawa, 1870-an. Jepun bukan naik begitu saja. Jepun bukan dikaitkan dengan kualiti, dengan kecekapan bekerja, dengan ketepatan waktu dan sebagainya. Nilai-nilai itu yang kalau kita lihat, kita baca balik ucapan-ucapan Tun Mahathir, itulah Tun Mahathir yang mengenakan orang Melayu menjadi macam orang Jepun dari segi kecekapan ekonomi dan branding. Misalnya kalau kita tanya orang, apakah yang orang Melayu boleh dikaitkan sekarang ini, mungkin orang kata rasuah. Kita tak mahu itu. Kita nak orang Melayu kualiti misalnya. Ataupun orang Melayu dengan sifat-sifat ethos, ethics yang baik. Jadi ini berlaku di Jepun.
sejak zaman Tokugawa dan selepas Perang Dunia Kedua. Ini apa yang berlaku di Jepun ialah usaha yang terancang, bukan tidak terancang. Dan dia dirancang sejak zaman sebelum Perang Dunia dengan mewujudkan satu sikap dan satu nilai di mana orang Jepun menganggap diri mereka sama dengan orang putih. Tidak ada rendah, semua sama. Dan walaupun dalam konteks sejarah, kalau kita lihat dalam abad yang ke-19, negara-negara Eropah mempunyai koloni mereka, mempunyai orient mereka. Eropah mempunyai orient di Afrika dan di Asia. Orang Jepun pun hendak memiliki orient mereka sendiri. Ini benda yang tak logik. Tapi orang Jepun juga hendak orient, hendak koloni. Jadi mereka telah menjajah Manchuria, Korea, Nanking dan Asia Tenggara. Oleh kerana apa? Kerana mereka hendak dilihat sebagai sama taraf dengan orang Eropah. Itu tujuan mereka. Jadi ini yang perlu kita lakukan dari segi menjenamakan semula ini atau membentuk naratif yang baru, membentuk cerita baru bukan hanya dari segi politik, ekonomi, tapi juga dari segi sejarah, budaya, nilai tamadun dan sebagainya. Jadi saya ingin memberi beberapa contoh yang boleh dilakukan dalam penjenamaan semula orang Melayu ataupun membentuk satu naratif baru kepada orang Melayu. Membuka dan membawa ruang gelanggang pasaran dan budaya dunia kepada orang Melayu. Maksud dari sini, kita bercakap mengenai produk ataupun kita cakap mengenai misalnya lah kearifan tempatan, local wisdom ataupun local genius. Ini satu ungkapan yang kurang tepat sebenarnya. It is negative. Sebab bila kita cakap mengenai local genius ataupun local wisdom, kita mengandaikan bahawa ia hanya sesuai untuk lokaliti kita, untuk wilayah kita, untuk rantau kita. Sebenarnya, local wisdom atau local genius ini untuk pasaran global. Apa yang berlaku di Eropah kalau kita kaji sejarah sains, sejarah permulaan sains sosial. Apa yang berlaku di Eropah pada abad yang ke-17, 18 dalam permulaan sosiologi, antropologi, ekonomi ialah untuk menyelesaikan masalah-masalah di Eropah. It is unique to Europe, bukan universal. Mereka telah pandai sebab mereka telah universalize, mensejagatkan ilmu sosiologi dan ilmu pendidikan. Sama-sama kita pun menjadi masalah. Jadi kita di sini untuk branding, untuk menjenamakan budaya Melayu, kita hendaklah mensejagatkan nilai, budi dan apa-apa yang lokal. Salah satunya yang perlu dilakukan ialah merantau. Istilah rantau, konsep rantau sebagai satu konsep dan kategori sosiologi. Oleh kerana kita meremehkan istilah merantau, oleh kerana kita menggantikan istilah merantau dengan istilah migrasi ataupun istilah pendatang, maka kita menghadapi masalah besar. Sebab dalam Kepulauan Melayu tidak ada istilah, tidak ada description pendatang ataupun migration. Migration ialah istilah sosiologi yang digunakan oleh sarjana syariat termasuk sarjana Melayu untuk menggantikan dengan fenomena merantau. Sedangkan merantau itu lain daripada mendatang atau pendatang ataupun migration. Merantau itu adalah satu institusi, satu pergerakan, satu pembentukan budaya, satu pembentukan negeri, satu perluasan, satu aspek tanah air. Tanpa tanah air tidak akan ada merantau. Tanpa merantau tidak akan ada tanah air. Inilah penceritaan semula yang boleh dan perlu kita lakukan supaya kita dapat menangani dakwaan-dakwaan dan tuduhan misalnya yang mengatakan bahawa orang Melayu ini pendatang. Mereka mengatakan orang Melayu daripada Jawa, daripada Sumatera pendatang ke Semenanjung. Tak betul. Sebab kita bukan pendatang. Siapa yang bermastatin di Kepulauan Melayu bukan datang ke tanah Melayu. Mereka merantau dan pergi balik. Tanah air itu merupakan saluran, mesti yang disebut oleh Profesor Mansur tadi. Merupakan saluran, merupakan highway di mana kita pergi balik, buat kampung, buat negeri, buat meluaskan tanah
tanah kampung kita dan sebagainya, bina keluarga dan sebagainya. Itu merupakan adat dan merupakan satu institusi budaya yang telah wujud selama 2-3 ribu tahun ataupun lebih. Jadi ini perlu diperbetulkan. Jadi budaya Melayu, budaya unik Melayu dan kemelayuan mestilah disebarluaskan. Penggunaan dan mempopularkan tradisi dan sastra Melayu ini biasa dan ini tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Majalah Dewan Sastra tidak dijual, diberi secara percuma. Ini pun tidak betul. Perlu dijual, perlu disebarluaskan. Siapa kata orang tidak baca sastra Melayu? Orang baca sastra Melayu, ada pembacanya. Kalau kita tengok di luar ada budak-budak Melayu muda jual buku. Ini menangkis dakwaan bahawa orang Melayu dan budak-budak Melayu tak baca. Mereka membaca buku-buku sejarah, buku falsafah, buku sastra dan sebagainya. Saya tahu sebab saya pun kawan-kawan mereka juga. Saya pun ikut perkembangan mereka yang penjual buku yang tulen. Bukan penjual buku menjadi wakil edaran penerbit. Menceritakan semula sejarah Melayu. Ini penting. Okay? Sejarah kita sejak 20 tahun sudah telah dicabar. 3 tahun dulu saya ada membuat satu kajian selama kajian empirical mengenai kesedaran sejarah Malaysia. Bukan sejarah Malaysia, saya bukan sejarawan, Dr. Midin, tapi kesedaran sejarah Malaysia sama dengan Dr. Midin di kalangan rakyat Malaysia, di kalangan warga negara nak menilai apa yang mereka tahu dan apa yang mereka sedar mengenai sejarah Malaysia. Beberapa contoh. Kalau kita tanya orang Cina, saya buat kita buat 4 kaedah. Termasuk focus group, termasuk empirical fieldwork, text dan sebagainya. Dan kita juga tidak boleh masuk, saya ingat di Johor dan di Sarawak, tidak boleh masuk ke sekolah Cina. Sebab kita juga nak tanya bagaimana sekolah Cina, sekolah independent Cina mengajar sejarah. Okay? Jadi apabila kita tanya orang Cina mengenai Hang Tuah, dia kata Hang Tuah itu Cina. Apabila kita tanya mengenai Parlimen Suara, dikatakan bahawa Parlimen Suara itu dilahirkan sebagai Hindu dan mati sebagai Hindu. Saya tak tahu detik mana ini berubah, tapi semasa saya belajar sejarah di sekolah tingkatan 4 tahun 1967, buku color semua saya ingat, chapter pun saya ingat. Parlimen Suara, Islam dilahirkan dan mati sebagai orang Islam. Jadi ini tak berubah. Dan juga kita dapati bahawa kesedaran sejarah di Malaysia telah dietnikkan. Maksudnya di sini, orang Cina, orang India dan orang Melayu mempunyai perspektif masing-masing berdasarkan kepada etnik masing-masing. Sabah dan Sarawak juga mempunyai etnik masing-masing. Dan orang Sabah dan Sarawak, walaupun kita ada buat focus group, hanya ada 2,000 orang saja, orang bukan orang Sungai di Miri, salah seorang suku Penan. Dia pun yang kumpulan 2,000 orang ni pun hendak sejarah mereka dalam sejarah kebangsaan. Jadi ini menunjukkan bahawa kita menghadapi satu masalah yang serius dari segi tangkapan sejarah. Dan juga dalam cyber media terdapat banyak video, kita jumpa beberapa, bahawa mengatakan menuntut bahawa tanah Melayu dan Kedah itu kepunyaan India. Bahawa orang India lah yang datang ke Kedah dan memperkenalkan keris, memperkenalkan adat istiadat Melayu dan memperkenalkan bahasa Melayu. Ini ada dalam YouTube. Dan juga of course cerita Sabah Sarawak keluar Malaysia. Jadi semua ini kita kaji. Jadi ini menunjukkan satu ruang yang kita tidak nampak, yang melihat sejarah dari sudut etnik masing-masing. Dan satu lagi adalah mewujudkan pautan esei, kandungan-kandungan dalam bahasa Melayu menggunakan digital media. Ini tidak dilakukan. Kempen bahan-bahan bahasa Melayu. Satu lagi anugerah tokoh bahasa Melayu. Sepatutnya anugerah tokoh bahasa Melayu tidak perlu wujud di Malaysia sebab bahasa kita bahasa Melayu, tapi perlu ada anugerah tokoh bahasa Melayu dan ini diberi oleh
Menteri Pendidikan. Saya tanya balik mereka, saya dalam jawatankuasa selama 12 tahun, tapi kalau minta tak dapatnya. Mengapa tidak boleh diberi oleh Agong? Sebab ini bahasa kebangsaan, tapi tokoh diberi oleh Menteri Pendidikan, tapi anugerah Akademi Negara diberi oleh Agong kan, Agong, dan juga anugerah sastrawan negara. Dan juga satu lagi ialah ini satu kempen yang saya impikan kalau saya ada wang. Mungkin ada orang boleh bantu kemudian ataupun boleh ini menggunakan billboard, papan-papan iklan yang ada di sepanjang lebuh raya utara selatan. Kalau kita tengok papan-papan iklan itu, setiap 2-3 kilometer akan ada papan iklan make-up dan sebagainya. Saya kira daripada Kuala Lumpur sampai Perlis masa sebelum sebelum pilihan raya, papan iklan Najib Razak ada lebih kurang 70. Daripada KL sampai ke Perlis dan Perlis sampai KL. Selatan saya tak kira. Tapi kalah juga. Tapi orang ingat. Yang pentingnya orang ingat Najib Razak, orang ingat apa yang dikaitkan dengan Najib Razak. Ini menunjukkan the power of papan iklan. Walaupun low tech, kos dah dulu tinggi, tapi mungkin sekarang boleh dapatlah 20-30 ribu. Tak perlu banyak perkataan pun, 1-2 perkataan cukup. Ini yang efektif. Letak di KL tengah simpang, orang boleh tengok. Jadi ini salah satu penjenamaan. Salah satunya yang saya telah ajukan kepada beberapa orang ialah untuk letakkan pantun-pantun Melayu di simpang-simpang di setiap pekan Melayu. Ini tidak dilakukan. Kalau kita nak brand orang Melayu, sebenarnya persekitaran bahasa Melayu itu tidak ada. Saya duduk di Tanjung Malim, saya bukan duduk di KL. Bila saya tanya, mereka kata siapa nak sponsor. Bila saya tanya orang Dewan Bahasa, dia kata siapa sponsor. Ini yang difikirkan. Apakah itu tidak boleh dilakukan dalam konteks pelaburan budaya yang punya efek berpanjangan. Maksud dia di sini, persekitaran budaya, persekitaran buatan, built environment, siapa arkitek ini tahu lah. The built environment mencorak dan menentukan bagaimana kita fikir. Contoh, kalau kita masuk bank, kita akan behave differently. Sebab kita tahu kita nak ambil duit sebagainya. Kalau kita masuk masjid, kita akan behave differently. Sebab apa? Sebab the built environment. Secara simbolik dan secara fizikal. Dan yang akhir sekali lah, ada banyak lagi yang boleh diperhalusi. Memperkasakan, tadi telah disebut tadi, tapi saya ingin sebutkan, memperkasakan dan mengoptimumkan penggunaan media Melayu dalam pentas ekonomi dan politik nasional dan global. Media Melayu tidak dikenali, hujah-hujah media Melayu, kalau mereka dengar pun tak apalah, saya boleh berkata, very localized. Lidah pengarang media Melayu, very localized. Tidak global in nature. Kalau kita tengok, kita mungkin terima editorial, Jakarta Post, The Guardian, The Hindu, Japan Times. Itu editorial, hujah-hujah itu sebenarnya branding, menjenamakan surat khabar itu, dan lebih penting daripada itu, menjenamakan hujah-hujah yang mantap dan kuat daripada orang, daripada bangsa, daripada masyarakat yang mengeluarkan itu. Jadi kita tahu, sebab ia datang melalui media sosial. Tapi kita tidak menemui, saya tidak menemui mana-mana hujah dalam oleh orang Malaysia melalui media Malaysia mengenai isu-isu utama nasional dan dunia, especially isu-isu dunia yang didebatkan sekarang. Jadi setakat itulah saja apa yang disebut sebagai penjenamaan semula ataupun penceritaan semula ataupun naratif baru untuk orang Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada dua perkara yang ingin saya sampaikan. Satu ialah satu soalan atau persoalan. What is wrong with a Malay-dominated government? Kita tanya soalan itu. What is wrong with a Malay-dominated government? Kenapa? Istilah Malay-dominated government ini dan satu lagi istilah ethno-nationalist government telah muncul dalam wacana akademik lebih kurang 20 tahun kebelakangan. Dan saya lihat konsep-konsep ini tidak dicabar oleh sarjana-sarjana Melayu.
secara kolektif. Tidak mungkin ada satu dua artikel ataupun cabaran, tapi tidak dicabar. Istilah-istilah ini penting dan powerful. Apabila disebut ethno-nationalist government yang merujuk kepada Malaysia, ia sebenarnya memberi satu gambaran yang negatif kepada kerajaan satu parti, yakni pada masa itu UMNO dan juga kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Dan saya pernah tanya balik dulu tahun 2010 di PNF, lawatan congressman dari Amerika. Mereka pergi dan mereka tanya dan mereka sebut a Malay dominated government. Saya tanya balik, why do you use that term? Oh, kenapa? Karena sebelum itu, one day before, mereka telah jumpa Lim Kit Siang di AP. Jadi ada rentetannya. Dan ini digunakan oleh kaum-kaum liberal, pihak-pihak bukan Melayu dan pihak Melayu juga. Ini satu yang perlu kita counter. Kita kena counter balik. Dan kita kena counter secara objektif, bukan secara emosional dan bukanlah buat police report. Kita kena counter berdasarkan kepada wacana itu sendiri. Itu satu. Yang kedua ialah, setakat ini yang saya tahu, tidak ada satu usaha sistematik untuk menjenamakan semula Melayu. Tidak ada. Yang ada ialah produk lain, komersial lain, tapi menjenamakan sejarah ataupun identiti Melayu, tidak ada. Jadi ini Melayu baru saya dengar tu, itu ungkapan yang memang, tapi itu satu episod. Bukan satu usaha secara profesional, secara sistematik, satu kempen yang berpanjangan. Ini bukan 1-2 hari, ini kempen mungkin 5 tahun atau 10 tahun. We talking about the future. Jadi, dan menjenamakan semula ataupun memberi satu naratif baru, bukan hanya menceritakan semula, tidak. Tapi untuk memberi counter naratif. Dan banyak kita perlu buat, tomahan-tomahan, dakwaan-dakwaan yang meremehkan, yang memberi negatif, gambar negatif kepada Melayu, politik Melayu, sejarah Melayu, orang Melayu, mesti kita counter balik. Dan kita tidak buat ini secara sistematik. Jadi sebenarnya saya telah berisi mereka yang telah berpengalaman membuat kempen-kempen naratif dan penjenamaan ini. Jadi kalau misalnya ada pihak pengandur dan sebagainya setuju, kita boleh panggil mereka untuk menjelaskan dan memperhalusi dan memberi langkah-langkah lebih luas lagi daripada apa yang saya cerita tadi. Jadi itulah, saya rasa tidak pernah dibuat lagi dan saya percaya ini mesti dilakukan secara sistematik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan perbincangan daripada pagi kepada petang ini dan sebenarnya resolusi ini juga adalah hasil perbincangan yang telah diadakan dalam siri-siri sebelum tu yang membentuk asas-asas yang telah ditonjolkan dalam kertas-kertas yang dibentangkan. Kita nampak resolusi ini walaupun kita tak memerlukan terlalu banyak poin-poin, tetapi bagi saya kita perlu land ataupun berpijak kepada asas-asas yang mudah tetapi jelas tentang hala tuju dia. Jadi seperti mana yang disebut juga oleh Prof. Mansur, sejarah ketamadunan bangsa Melayu harus dilihat dan difahami dengan lebih meluas bagi memberi kesedaran kepada rakyat dan pemimpin untuk mengukuhkan solidariti rakyat serta integrasi kepelbagaian budaya dalam projek pembinaan negara bangsa Malaysia yang dikongsi sama. Sejarah negara juga telah membuktikan perancangan jangka panjang negara yang kredibel, iaitu Dasar Ekonomi Baru dan Wawasan 2020 telah membawa negara menuju status negara maju dan memberi manfaat bukan sahaja orang Melayu, namun rakyat Malaysia seluruhnya. Kelemahan perancangan jangka panjang ini dan kehendak masa depan
harus menjadi asas untuk perancangan dan agenda masa hadapan yang lebih baik. Naikkan. Tolong naikkan slide. Apa ni? Terus lagi. Naik lagi. Perancangan yang baik dipimpin oleh pemimpin yang wibawa telah terbukti membawa negara ke hadapan. Namun mutakhir ini kekalutan dan korupsi politik dengan wibawa pemimpin politik yang sangat buruk telah mewujudkan kebelengguan dan kebebalan yang parah di kalangan orang Melayu. Politik Melayu kelihatan berundur ke belakang. Ini statement daripada Dr. Hamidin. Politik Melayu kelihatan berundur ke belakang dan lebih memperlihat sisi negatif politik identiti dalam mengarus perdanakan perjuangan politik pasca 2018. Orang Melayu terperangkap dengan kepimpinan politik yang menolak agenda bangsa dan agama. Ini on one side kita ada pemimpin politik yang begini, yang menolak agenda bangsa dan agama. Apa yang Datuk Sirajuddin cakap tadi, membawa idea multi-bangsa, multi-racialism yang disebut oleh Prof. Mansur, agenda liberalisasi bangsa dan agama serta menolak usaha pembinaan negara bangsa Malaysia yang sebenar. Dari satu sudut lagi, politik Melayu seolah-olah sinonim dengan jenama kumpulan Melayu yang korup dan kleptokrat, tidak bersih, tidak kompeten, tidak amanah dan menggunakan bangsa dan agama untuk kepentingan mereka. Melayu juga dilihat sebagai kelompok yang lemah, lembam, terkebelakang, bebal, pandai dan miskin yang menyebabkan orang Melayu sendiri malu dengan bangsa sendiri. Malaysia untuk bergerak ke hadapan perlu keluar daripada pemikiran-pemikiran ekonomi konvensional, pendidikan yang bersifat separa masa, memiliki pengurusan sains dan teknologi, bahagian kekayaan yang lebih adil dan sebagainya. Orang Melayu sangat perlu dikeluarkan dari kemiskinan ekonomi, pendidikan, kepimpinan, budaya dan jati diri dengan segera. Namun begitu, permasalahan negara hatta permasalahan orang Melayu tidak mampu selesai dengan landscape politik dan jenis pemimpin serta parti politik pada hari ini. Intelektual dan figura Melayu hari ini memikul amanah yang lebih untuk turun dan menyedarkan orang Melayu untuk merubah pendirian dan sikap politik masa kini. Itu yang tadi diminta oleh Puan Liana tadi. Penjenaan semula naratif politik Melayu harus gerakkan secara bersama untuk menjenamakan bangsa Melayu itu sendiri sebagai bangsa yang unggul dan wibawa. Kelangsungan bangsa Melayu perlu melalui proses pengukuhan, pentakrifan semula, dijenama baru atau bakal pupus di telan zaman. Dalam konteks penjenamaan naratif politik, ianya harus bermula dengan pencarian dan mengangkat pemimpin politik, pemimpin Melayu dan politik yang wibawa. Atas dasar itu, perkumpulan intelektual dan tokoh Melayu yang selepas ini dikenali sebagai Forum Melayu Kebangsaan atau Forum telah mengambil sikap dan tanggungjawab untuk membawa gelombang kesedaran Melayu untuk merubah kebelengguan ini. Next. Ya. Tak habis lagi, Datuk. Itulah cakap. Nak sampaikan insyaAllah. Okay. Forum berpendirian penjenamaan semula naratif politik Melayu adalah instrumental dalam merubah nasib politik orang Melayu. Orang Melayu secara segera harus dididik dan disedarkan untuk merubah pendirian politik mereka, untuk menolak pemimpin Melayu yang durjana dan mencari dan memilih pemimpin politik yang baru. Gerakan intelektual harus membangun penyelesaian kepada masalah orang Melayu ini dan tidak apologetik melawan serangan kepada kewibawaan orang Melayu. Forum percaya gerakan ini tidak harus digerakkan secara bersendirian dan akan membina jaringan dan ketumbukan bersama kumpulan pelbagai kumpulan lain seperti NGO, asatidzah, pendidik dan mereka yang boleh bersama dengan agenda ini. So asas yang saya berikan pada hari ini pertamanya adalah pendirian tentang apa yang disebut juga oleh Dr. Hamidin tadi. Dia bukan soalan penguasaan orang Melayu saja, tetapi jenis orang Melayu yang
dipilih. Melayu baik yang mana disebut oleh Tun pada awal pagi tadi, Melayu baik ataupun Melayu yang tidak baik. Bagi saya gerakan kesedaran ini pun adalah satu cabaran. Sebab sekarang ni politik Malaysia ni, politik Melayu pada hari ini, itu bukan pertimbangan dia. Pertimbangan dia adalah parti politik mana, ataupun yang lebih teruk lagi macam juga yang Tun sebutkan pada hari ini, apa yang saya dapat jika saya memilih parti politik tu. Jadi gerakan kesedaran ini bagi saya, kalau yang tu bukan satu perkara yang praktikal dan segera perlu dibuat, maka saya rasa orang Melayu tak akan sedar. Kita akan kekal pada status quo, kepada apa yang telah ditampilkan oleh pembentang-pembentang tadi, bahawa yang akan kekal tu adalah politik yang lama, tidak ada perubahan. Okey? Jadi bagi saya, asas pada hari ini, gerakan intelektual harus mengambil peranan ni. Mengambil peranan untuk apa? Untuk mendidik masyarakat, bawa gerakan kesedaran rakyat, untuk menyedarkan mereka bahawa untuk memilih pilihan politik adalah antara memilih yang baik dan yang jahat. Pemimpin politik yang baik dan pemimpin politik yang jahat. Dan seperti mana yang disebutkan di situ, gerakan ini dalam konteks kumpulan intelektual yang kita namakan forum hari ini, kita akan juga bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan lain. Sekarang ni ada pihak-pihak lain sudah berbincang dan kata apa, mau bekerjasama dengan kita, sama ada daripada kumpulan politik, kumpulan asatizah, kumpulan aktivis NGO, untuk membawa naratif yang lebih kurang sama. Jadi persidangan hari ini pada asasnya mahu meletakkan pendirian tersebut. Okey, pilih Melayu perlu dididik antara kumpulan Melayu baik atau kumpulan yang tidak baik. Yang keduanya, kita kena menampilkan pemimpin Melayu yang wibawa. Simple naratif, tapi bagi saya gerakan itu tak ada dalam masyarakat pada hari ini. Dia tidak berlaku. Okey? Dan yang akhir sekali disebut itu, forum mengajak semua intelektual, sarjana, pemimpin Melayu untuk bersama-sama menggembeling gerakan kesedaran ini dan perubahan Melayu untuk jangka pendek. Mungkin untuk PRU 15 ini dan seterusnya untuk jangka panjang. Itu resolusi pendek dan mudah yang kita ketengahkan pada hari ini.